Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه. أما بعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masalah ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana masih lagi bagi peluang kepada kita berada pada hari ini. Hari ini hari Khamis. Kalau ikut bulannya sudah masuk Muharram yang kedua, 1445 Hijriah. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala panjangkan umur, dan mudah-mudahan umur kita yang diperuntukkan ini kita guna sebaik-baik insyaAllah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88 ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan hurufnya dia panggil adatul istifham. Ni maknanya adakah. Hamzah sebuti itu makna adakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Ini afala yanzurun. Ini satu bab selepas Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah kelompok manusia yang bergembira di dalam syurga, yang Allah SWT jadikan mereka ini di antara wujuh yauma idzin na'imah. Sebelum kelompok yang bergembira ini, Allah Ta'ala menceritakan wujuh yauma idzin khashi'ah aminatun nasibah, mereka yang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan penyesalan, iaitu ahli-ahli neraka. Selepas cerita ahli syurga, maka Allah SWT membuat soalan dengan ayatnya, ayat tanya. Afala yanzuruna ilal ibil, afala yanzuruna ilal ibil. Maka di sini Allah SWT tujukan kepada siapa ni? Afala yanzuruna ay kuffar Makkah.
nazar i'tibar. Adakah mereka tidak memerhati siapa orang-orang kafir Mekah dengan perhatian yang halus, perhatian yang sungguh-sungguh, yang daqiq, yang kena merenung jauh, kena fikir jauh, fikir biar cerdik. Allah SWT, oleh kerana orang kafir ni dia tak percaya dengan hari kebangkitan, dia tak percaya akhirat ada. Selepas pada kita mati, kita masuk alam barzakh. Selepas alam barzakh, kita akan bangun balik. Bila kita bangun balik ni, kita diceritakan dalam surah Yasin. Diceritakan dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka berkata, ya wailana, celaka kita, ya wailana, celaka kita hari ini. Man ba'athana, siapa yang telah membangkitkan kita, min marqadina, daripada tempat tidur kami. Tempat kita duduk tidur, duduk berehat ni, ada rasa zul selesa. Tuan-tuan semua, sebelum Allah SWT bangkitkan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala rehat. Allah stop azab-azab kubur sementara waktu manusia ini dibangkit. Yang mana duk kena azab, yang kena azab dalam kubur, Allah Taala rehatkan mereka seketika sebelum Allah SWT bangkit. Sebab itulah mereka rasa tak puas hati bila tiba-tiba mereka kena bangun daripada alam kubur. Mereka bertanya, ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka kita hari ini. Siapa yang membangkitkan kita pada hari ini daripada tempat tidur kita yang kita rasa selesa, tak ada kena azab apa-apa selama diceritakan selama 40 tahun. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT menyebut dalam surah surah Yasin yang selalu kita baca, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah janji. Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah janji Allah SWT yang bernama Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, benar rasul-rasul yang terdahulu yang telah menceritakan keadaan kita akan bangun di akhirat. Maka oleh kerana kafir kufar Quraisy, kufar Mekah ini tidak mempercayai hari kebangkitan, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh suruh mereka ini memerhati. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat, adakah maka tidak mereka memerhatikan kepada ibil, unta, kaifa khuliqat, bagaimana ia dijadikan, bagaimana Allah Ta'ala jadikan unta. Unta ni tuan-tuan semua, kita lihat kejadian unta ni, tempat kita ni kita tak berapa nak ada unta. Ada tapi di zoo, di Kapulun dia ada orang perunta, tak ada. Kapul Ambo pun tak ada. Unta ni Allah Ta'ala jadikan unta, tapak kakinya lembek. Walaupun lembek, bila dia berlari, laju. Ambo ketika berada di Mesir dulu pernah lihat, pernah menyaksikan pertandingan orang Arab tanding pecuk kuda dengan unta. Ambo tengok bila unta ni dia pecuk, rupa-rupanya laju. Kita duk nampak dia slow and steady saja. Nah, perlahan tak, rupa-rupanya dia melangkah ni, bila dia pecuk walaupun dalam keadaan melenggang, laju. Amba tengok ni dekat piramid, Arab tunjuk aksi pecuk unta dengan pecuk kuda.
Bila naik ni, unta kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Kadang-kadang kuda litah unta, kadang-kadang unta litah kuda. Laju rupanya. Kaki dia lembek tu, Allah Ta'ala jadikan kaki dia seperti span, lembek. Tujuannya bila mengedah pada pasir ni ada yang tempat-tempat yang boleh jereluh. Kalau kuda bila dia berlari, kalau tempat tu tempat jereluh, pakai rebah kuda ni. Tapi unta tak. Tempat jereluh, sepatut jereluh, dia letak kaki dia tu, dia tak tekan terus, dia boleh rasa dulu. Tempat ni lembek, tempat ni boleh jereluh, tak jereluh, dia boleh kontrol. Ini kejadian unta. Dan kejadian unta tuan-tuan semua tengok, kita tengok bulu mata dia. Bulu mata dia ni Allah Akbar, lebat. Macam buah motel. Macam buah rambutan tu. Mata dia tu lebat bulu. Supaya apa? Supaya boleh meredah pada pasir. Ini dia panggil kapal sara. Kapal pada pasirnya jatuh kepada unta. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan unta ni, walaupun dia tak boleh tak dapat minum air selama berbelah hari, ada kata sampai 2 bulan tak minum air pun, dia tahan. Inilah kejadian unta yang mana nak makan daging pun boleh, nak buat pakaian daripada bulu dia pun boleh, nak minum susu daripada unta ni boleh, nak buat merawat, ada orang guna rawatan air kencing unta ni, ada ubat juga, jadikan ubat. Nak cerita ni, unta ni Allah Ta'ala jadikan di antara binatang-binatang yang agak unik. Maka Allah SWT suruh mereka ni memerhati kepada unta. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan unta. Ibil, kita biasa kita dengar jamal unta juga. Ibil pun unta juga. Ibil ini kenapa Allah SWT gunakan dengan perkataan ibil? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil ini dia panggil ibil ini isim jamak, la wahida lahu min lafzihi. Isim jamak ni maksudnya nama. Bila kata ibil maknanya unta-unta, dia tak ada seekor. Bila ibil ni maksudnya unta-unta yang ramai. Kalau jamal ni seekor unta. Dan unta ni dia ada banyak nama. Nama dia ba'ir. Dia ikut tengok umur. Ada nama unta itu dia panggil gelaran dia bila umur sekian-sekian umur, ba'ir. Ada nama dia naqah. Ni nama unta belakang ni. Unta muda, unta berumur, jaman. Bila umur unta ni sekian banyak, setahun, 2 tahun, dia ada nama perkataan untuk atas nama unta ni, naqah. Lepas tu ba'ir, jaman, ibil. Jadi banyak nama unta ni. Maka Allah SWT suruh manusia memerhati kepada unta. Bagaimana Allah SWT ciptakan unta ni? Sebab unta ni di antara orang panggil manfaat besar kepada masyarakat Arab ni. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha takunun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Dalam surah An-Nahl ayat 5 ke 7 Allah SWT cerita ni. Dan binatang-binatang ternak itu ia juga menciptakan untuk kamu. Allah ciptakan untuk kamu. Terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk dan beberapa faedah yang lain. Dan daripadanya juga kamu makan. Jadi binatang ternakan ini
banyak manfaat. Di samping bulu kita boleh ambil buat pakaian, bertahan daripada sejuk. Dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu keindahan yang menarik hati ketika kamu membawanya balik untuk berehat pada waktu petang. Binatang-binatang ternakan ni tuan-tuan semua, orang mereka tahulah. Bila kita pera, baik nama dia burung, peminat kambing, peminat lembu, peminat kuda, dia akan rasa bila dia ni, dia panggil main ni yang bila dia bersama ternakan dia ni, baiknya ayam ke itik ke, bila dia duduk dengan binatang dia ni, dia rasa tenang. Orang pera burung, bagi orang tidak peminat burung, dia kata tak ada pedah. Nah, bagi orang yang tidak minat kuda, dia kata tak ada pedah, dedok mahal. Dedok mahal RM40 sogo ni. Sogo ni tahan 5 hari 4 hari, lepas tu beli pula, tak ada manfaat. Dia kata sebab dia tak minat. Tetapi bagi peminat, dia boleh tengok kuda tu, tenang dah hati dia. Dia boleh tengok burung tu, tenang dah hati dia. Dia main pera ayam hutan, dia boleh tengok telinga ayam hutan putih tu, tak apa dah. Nah, dia peminat. Maka Allah SWT jadikan binatang-binatang ternakan ini ialah di antaranya ialah untuk menenangkan hati, menarik perhatian ketika kamu membawanya balik untuk berehat pada waktu petang. Bila tengok binatang kita pera tu, rasa tenang hati. Dan ketika kamu membawanya keluar pada waktu pagi, bila kita heret lembu, baiknya kambingnya apa, kudanya, untanya sebagainya, kita tengok dia keluar kandai tu, bicara ke dia pagi-pagi, kita rasa tenang hati. Dan binatang-binatang itu pada membawa barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya, melainkan dengan menunggang susah payah. Tempat mana kamu tak boleh pergi kecuali dia bawa dia. Yang unta ni antaranya unta tak boleh pergi, kita tak boleh pergi, tak larat, maka dia boleh bawa kita. Tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Mekah, pernah pergi ke Mekah, kalau tuan-tuan pernah panjat Jabal Nur, bukit Bukit Nur yang ada di atasnya Gua Hira, Sur Hira tu, Gua Hira tu, bila tuan-tuan panjat tu, di bawah ni ada arak-arak menyediakan panggil servis unta. Amba pernah daki tu, ada orang naik dengan unta atas. Kejut kita, weh, bawa unta naik. Unta tu boleh panjat. Lakah dia boleh panjat anak tangga tu. Kita terkejut tengok, ni tempat orang berjalan tapi dia bawa unta naik. Unta bawa orang yang tak mampu naik nak panjat tangga tu. Kata masya-Allah, jadi inilah kejadian unta. Maka Allah Ta'ala suruh manusia memerhatikan, di antaranya boleh buat tunggangannya, boleh buat makanannya, daging dia. Sesungguhnya Tuhan kamu amat menimpah belas kasihan dan rahmatnya. Allah Akbar. Hebatnya Allah Ta'ala ciptakan, nak suruh percaya, nak menarik perhatian orang kafir ni, supaya fikir Allah SWT ni hebat dan mengakui Allah ni Tuhan, yang mana kita panggil Allah ni sebagai Khaliq, pencipta, kita ni makhluk. Keluarnya kita jadi makhluk ni sebab ada Khaliq, sebab ada pencipta yang buat kita. Maka Allah Ta'ala nak suruh perhati makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta, di antaranya ibil. Lagi, wa inas samaa'i kaifa rufi'at. Cuba perhati kepada ilas sama. Allah Ta'ala suruh perhati kepada langit. Bagaimana rufi'at, diangkat langit. Bagaimana Allah buat langit? Memang kita tak mampu nak buat. Nabi melarang kita fikir bagaimana zat Allah. Tetapi Allah SWT suruh kita fikir bagaimana kehebatan Allah menjadikan makhluk.
Di antaranya wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu Allah Ta'ala ciptakan, Allah angkat langit. Maka bila kita lihat surah As-Sajdah ayat yang keempat, imam selalu baca ketika hari Jumaat, Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Mana Allah Ta'ala yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Lepas tu Allah Ta'ala sebut lagi fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam, Allah jadikan langit bumi ni dalam masanya 6 hari. 6 hari. Tak boleh kalau Allah buat sekaligus sehari siap, boleh. Tapi Allah Ta'ala nak buat dalam masa 6 hari. Alhamdulillah. Maka jumhur ulama mengatakan 6 hari ini 6 hari macam kita sekarang 6 hari kita. Kalau contoh contoh hari ni hari apa? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Isnin siap. Contoh. Mana 6 hari ni ada pendapat lain pula, kata Ibnu Abbas, Ad-Dhahak, Mujahid, Ka'bul Ahbar. Mereka berpendapat bahawasanya satu hari yang mana satu hari akhirat itu dia kira kejadian ini dengan suasana orang panggil kiraan akhirat. Satu hari akhirat itu sama dengan 10,000 tahun dunia. 100,000 tahun dunia. 100,000 tahun dunia, 500 tahun, 50,000 tahun sehari. Kalau sehari 100,000 tahun dunia. Jadi darat dengan 6. Itu kalau kiraan pendapat Ibn Abbas, Ad-Dhahak, Mujahid, Ka'bul Ahbar. Jadi tuan-tuan semua, tak kiralah kiraan hak mana, tetapi Allah Ta'ala telah gezek dalam Al-Quran Karim fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di arasy. Jadi kita tidak nak terjemah istiwa di arasy tu thumma istawa 'alal 'arsy. Jangan kita nak terjemah Allah Ta'ala duduk di atas arasy pula. Itu dia panggil ayat mutasyabihat lah. Itu cerita panjang lebar lah. Kita tak boleh nak serupa Allah Ta'ala dengan kita. Duduk bertempat. Ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak menyamakan Allah itu dengan makhluk dari sudut berjihad, berpihak, duduk atas bawah, tepi, kiri, kanan, ada tangan, ada kaki, ada mata, seperti makhluk. Itu cerita panjang lebar tu, kalau mau nak cerita tu tak sempat bagi ni. Baik, maka kita lihat ayat yang ke-18. Allah Ta'ala suruh kita fikir juga. Dalam kita lihat pula dalam surah Al-Ahqaf dan dalam surah Qaf, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-6, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum, adakah mereka tidak memerhatikan kepada langit yang ada di atas kepala mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami menciptakannya, wa zayyannaha, kami hiasinya. Hiasi langit. Langit ini Allah Ta'ala menghiaskan dengan kawakib. Kawakib ni bintang-bintang. Comel langit, dia tidak gelap-gelemak begitu. Lepas tu ada lagi bulan pula, comel. Wa zayyannaha, kami hiasi langit tu. Bukan kami jadikan langit itu semata-mata langit, ada hias. Dia panggil aksesoris Allah letak
supaya nampak comel langit tu. Bila kita ada masalah, malam-malam lenggok ke langit tengok, tenang tengok pada bulan, tenang jiwa, comel Allah Ta'ala hiasi. Kena pula duduk pula di tepi patah, tenang, wa zayyana wa ma laha min furuj. Allah Ta'ala suruh fikir, tengok hebatnya Allah Ta'ala ciptakan langit tiada tiang, tak ada tiang. Wa ma laha min furuj, tak ada tiang langit ni. Siapa dia rekod atas dunia pernah jumpa tiang langit? Tak ada, tak ada tiang. Allah Ta'ala suruh fikir lagi, wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok pula kepada gunung ganang. Ilal jibal, jibal ni gunung ganang. Kaifa nusibat, bagaimana Allah SWT tegakkan, pacakkan dia. Hebat ni gunung ganang ni, gunung ganang ni dia dah pasak bumi. Ibarat kita nak buat rumah, dia tu pasak. Kalau kita nak buat rumah, dia kena ada paku dia. Dia kena paku. Kalau tak ada paku, maka tak lekat maka untuk paku bumi ni, supaya bumi ni tidak bergoncang, maka Allah Ta'ala jadikan gunung ganang itu sebagai paku. Bila hari kiamat terjadinya kiamat, maka paku-paku ini dia akan bergoncang, kocok, bumi kocok, paku cabut ni melayah habis ni. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncang dengan sekuat-kuat goncangan, bukan goncang sikit-sikit 7 skala Richter ni. 7 skala Richter itu bukan goncangan zalzalah yang dimaksudkan dengan kiamat. Tu zilzal, tak ada zilzal biasa tu. Tu zilzal biasa tu, itu amaran-amaran sahaja. Tapi kalau Allah Ta'ala goncang bila berlaku kiamat, wa akhrajatil ardu athqalaha, mengeluarkan oleh bumi itu apa segala isi yang ada dalam perut dia, habis, termasuk mayat-mayat, habis, terabur, melayah ke atas. Sebab apa? Sebab cabutnya ni jibal. Maka Allah Ta'ala nusibat, bagaimana Allah Ta'ala pacakkan bumi ni sebagai pasak bumi, sebagai paku bumi. Allah Ta'ala suruh kita fikir. Bila kita tengok bukit gunung ganang ni, biada dalam hati kita, di mulut kita, subhanallah. Melihat langit, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, hebatnya Allah. Allah Ta'ala tanya lagi, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan atau diratakan, sutihat. Maka ada ulama kata bumi ini tidak bulat. Ada ulama kata bumi tidak bulat berdasarkan ayat ini. Bagaimana Allah hampar, Allah ratakan bumi. Kita belajar sains, ada graviti. Nak tahu ada graviti tak ada graviti ni, bila naik ke angkasa jadi musing kepala ke bawah. Bila turun atas bumi ni, makna kaki kita ni boleh melekat di bumi. Itu dipanggil graviti. Maka berdasarkan ayat ini, maka ada ulama kata bumi ini rata. Sebagaimana disebut kaifa sutihat, bagaimana diratakan bumi ini, tidak bulat. Itu dia panggil adalah percanggahan pendapat-pendapat. Allah SWT suruh kita fikir bagaimana hebatnya Allah jadikan bumi ni, jauhnya, luahnya. Sahabat hamba ada 2 orang dah kenal dia baik. Dia ni kerja dia, dia panggil ketua guard untuk bawa pelancong-pelancong daripada Malaysia ni pergi ke macam-macam lah, pergi ke Europe, pergi ke Filipina, pergi ke Jepun, pergi ke mana. Balik 2 hari pergi pula, balik 2 hari pergi pula, boleh 10 hari, boleh 15 hari, balik pergi pula. Dia duduk atas dalam video ni, dalam video dalam WhatsApp ni, dia atas tempat dia pergi ni comel-comel. Mana boleh kata banyak lah dalam dunia ni. Dia duduk pergi round negara-negara, dia tunjuk tempat comel-comel. Tu dia tunjuk. Kita tak pergi, kita nak pergi semua, tak mampu nak pergi semua.
Kelantan pun tak tahu banyak nama, banyak tempat, banyak daerah, banyak kampung lagi kita tak pergi. Nak ceritanya luahnya bumi ni. Maka Allah Ta'ala suruh kita fikir bagaimana Allah Ta'ala hamparkan bumi ni. Kalau tuan-tuan tengok pula warna-warna, bunga-bunga, pokok kayu-kayu yang berbagai-bagai Allah Ta'ala cipta kata muka dunia ni. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang ke-21, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Maka Allah Ta'ala bagi tugas kepada Nabi, fadzakir, maka Muhammad, maka kamu bagi peringatan saja. Innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu ini Muhammad, dialah tugas kamu ialah pemberi peringatan. Masalah orang nak terima tak nak terima itu bukan kerja kamu. Kerja kamu ni, kamu kena jadi mudzakir. Jadi kita ni kena ambil juga tugas Nabi ni, at-tabligh, menyampaikan, menyeru orang lain, menyampaikan dakwah, tolong cerita, tolong buayak. Masalah orang nak dengar, masalah orang tak nak dengar, orang nak terima tak nak terima, itu cerita lain. Ceritanya, tugasnya Allah Ta'ala sebut fadzakir Muhammad, innama anta mudzakir Muhammad. Kamunya, hanya kamu ni aku bagi tugas kepada kamu, kamu bagi peringatan. Royak je. Basyira wa nadhira. Tugas kamu bagi khabar gembira, bagi orang panggil amaran-amaran, cerita-cerita, orang panggil azab-azab kubur, azab di akhirat, adanya neraka. Maka tugas kamu nadhira, tugas kamu basyira, ceritakan kebaikan-kebaikan, faedah-faedah bagi orang yang beriman. Kamu beriman pada Allah, taat perintah Allah, kamu akan masuk syurga Allah. Tugas kamu basyiran wa nadhira. Lasta alaihim bimusaytir. Allah Ta'ala tegaskan kepada Nabi Muhammad, lasta, bukanlah kamu Muhammad, alaihim, di atas mereka itu, bimusaytir, kamu boleh ada kuasa untuk nak, orang panggil, nak buat kekerasan, nak paksa. Nak paksa orang ni, bila kamu berdakwah, kamu bagi peringatan, orang mesti terima. Tak, kamu tak boleh. Sebab Allah Ta'ala peringatkan Nabi kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah, tak boleh. Kamu hanya bagi peringatan. Hidayah ni milik Allah. Hidayah Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Yahdi man yasha. Siapa yang Allah Ta'ala ingin nak bagi hidayah, itu pilihan Allah. Kalau tidak, Nabi duduk dengan pak saudara. Pak saudara hidup dengan Nabi. Pak saudara Nabi duduk dengan Nabi. Nabi duduk dalam rumah dia, besar dalam rumah dia. Dia jaga keselamatan Nabi, makan minum Nabi, keselamatan Nabi, dan pakaian Nabi. Dia jaga semua. Dia jaga semua. Abdul Muttalib pesan kepada Abu Talib, lepas aku mati, kalau aku mati ni, mu kena jaga anak saudara kamu. Sepatut-patutnya bila pak saudara ni jaga anak saudara ni Nabi dan Rasul, patut-patutnya terima lah. Tapi tak, kalau kira-kira. Sebab itulah Allah Ta'ala ingatkan, lasta alaihim bimusaytir, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kamu tak ada kuasa Muhammad. Tugas kamu ialah mudzakir. Dalam surah Qaf, Allah Ta'ala ayat yang 45, Allah Ta'ala peringatkan Nabi kita, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan dari berbagai tuduhan terhadapmu, wahai Muhammad. Macam-macam orang tuduh kamu. Kamu ni apa dia? Bikahin, majnun. Kamu ni gila. Kamu ni gila Muhammad. Kamu ni tukar sihir Muhammad.
Bila orang berdepan dengan kamu, kamu sihir orang, jadi ikut kamu. Macam-macam orang tuduh Nabi. Gila. Kita ni ada orang rajin royak kepada kita gila. Gila. Rajin. Orang royak kita gila, kita marah. Kalau orang kata kita tukar sihir, marah tak? Marah. Nabi ni orang kafir duk ratik. Duk ngatik, duk bilang hak ni. Siapa ke Nabi hari-hari jumpa dengan orang tua Yahudi ni, pergi suap makanan. Siap Nabi ke siap. Belah kasihan Nabi ni, siapnya Nabi, walaupun dia tu orang kafir, Nabi pergi suap makanan hari-hari. Dia buta, dah lah Nabi tolong suap. Nabi suap, tengah-tengah Nabi suap, dia duk kata Muhammad jahat. Muhammad pemecah belah masyarakat Arab. Tak ada lah jahat sekali dari kota Mekah ni Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ni duk suap pagi-pagi makanan ke dia. Boleh Nabi kita ni tahan telinga, tahan daripada caci-cacian orang ni. Ni berdepan dengan Nabi seorang sama seorang ni. Dia tahu cerita ni setelah Sayyidina Abu Bakar pergi suap, tolong suap setelah kewafatan Rasulullah, tolong suap. Rupa-rupanya bila suap makanan siapa saja Abu Bakar depan orang tua ni, dia caci saja dah Nabi Muhammad. Maka kerja dia caci Muhammad, caci Muhammad, caci Muhammad, caci Nabi kita. Maka gitulah keadaannya. Baru tahu setelah Nabi kita tak ada, maka Sayyidina Abu Bakar pergi suap. Bila dia caci tu, Nabi Muhammad marah. Apa ni Abu Bakar marah, caci Nabi. Kata kamu caci, yang kamu caci itu sudah tidak ada. Sekarang ni aku ni ganti kepada hak kamu caci itu, maka dialah tolong mari suap makanan setiap hari kepada kamu, yang kamu kata jahat, yang kamu kata dia ni pemecah belah. Dia adalah Nabi Muhammad. Maka di saat ketika itu juga si buta Yahudi ini memeluk agama Islam, beriman kepada Nabi Muhammad. Nak ceritanya Nabi Muhammad ni tugas Nabi ialah kamu ni wa ma anta alaihim bijabbar, kamu tak boleh nak mengerasi di atas mereka. Fadzakir bil Quran, maka kamu bagi peringatan dengan adanya Quran, baca Quran, hantar Quran kepada mereka. May yakhafu wa'id, bagi mereka yang takut kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azab. Illa man tawalla wa kafar, illa man tawalla wa kafar. Muhammad, kamu bagi peringatan, bagi je peringatan, tak lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar, ayat yang ke-23. Akan tetapi siapa yang berpaling, illa man tawalla wa kafar, kecuali mereka yang tawalla. Tawalla berpaling punggung, paling punggung, duduk mengadap gini paling. Wa kafar, dan kafir ia, kufur ia, ingkar ia. Fayu'adzibullahu al-'adzab al-akbar, maka Allah akan menyiksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya. Tak besar lagu mana seksa neraka ni tuan-tuan semua, masya-Allah. Neraka ni atas dunia ni tak nampak lagi. Tapi akhirat tu belum masuk negeri akhirat yang kekal abadi, belum daripada mahsyar, belum daripada bangkit al-ba'tsu tu. Mereka duduk di dalam alam barzakh pun hari-hari. Kalau yang kafir ini, Allah Ta'ala akan buka satu pintu daripada pintu neraka, yang mana hari-hari dia akan melihat siapakah hari bangkit tu. Hari-hari tengok neraka, hari-hari tengok neraka. Tu pun dah terseksa dah di alam barzakh. Fayu'adzibullahu al-'adzab al-akbar, maka Allah Ta'ala akan mengazab orang-orang yang man tawalla wa kafar dengan azab yang akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum, thumma inna 'alaina hisabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Inna ilaina, sesungguhnya kepada kami, iyabahum, kembalinya mereka itu. Balik semula pada Allah. Tak payah kata hebat dah, kesian dah, kesian juga. Jadi tuan-tuan semua,
maka tugas kita bersama kalau boleh hamba baru ni jumpa seorang datuk, dia kata, ustaz, hamba ni kalau hari-hari kalau hamba jumpa orang yang non muslim ni, orang kafir ni, hamba akan berdakwah, tanya, kecek, sembang, patah muka kecek pula, tanya pula, dan hamba selalu offer. Berani dia. Kita tak berani. Jumpa orang kafir, tanya, nak masuk Islam tak? Tak masuk Islam kah? Tak berminat kepada Islam kah? Kita tak pernah mempromosi pun. Sebab apa? Sebab kita takut. Sebab takut dia marah lah. Takut dia kutuk kita lah. Kalau tak terah tak tahu. Cutera. Cutera. Dia kata, saya cuba ustaz berjaya. Lama dah. Bila dia pergi Kedah, cakap dengan Cina ni, India ni, dia kata ada hak buat timur masuk Islam. Lepas tu dia suruh continue ke majlis agama. Lepas tu ada seorang tu, dia kata India. Lepas tu dia kata dia pula terima risiko. Keluarga ni nak bunuh dia pula. Keluarga India tu nak bunuh dia pula. Nak suruh dia pula. Sekarang ni dia buka, dia nak buka macam perkim. Dia wakafkan, dia dah daftar 3 ekar tanah di patah Allah sana dekat Kemayang, dekat belah sana lah. Ada dia bagi alamat 3 ekar untuk dia nak bina bagi pusat dakwah. Pusat dakwah, dah pondok, dah tahfiz, dia nak buat situ. Dia dah wakaf dah 3 ekar. Sekarang ni dalam proses lagi lah. Jadi baru ni dia cerita pada hamba, dia kata dia memberanikan diri. Dia tengok hak Nabi duduk berdakwah ni, dia kata payuh ustaz nak berdakwah ni. Sekarang ni hak macam hamba ni duduk cakap ni, kita duduk cerita ni, kita duduk buayak ni kepada Islam dah. Ni hak tak Islam lagi tu. Betul tak Islam ramai lagi tu, kita tak ambil peranan. Maka kita kena cerita, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allah SWT sebut inna, sesungguhnya, sungguh-sungguh ni, bukan lolok-lolok ni, sungguh-sungguh ilaina kepada kami, iyabahum kembalinya mereka, thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya ke atas kami hisab mereka, kewajipan kami lah menghisab mereka. Jadi manusia ni dia kena hisab, Allahu Akbar. Termasuk kita semua ni, tuan-tuan semua. Maka kita kena banyak doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hisaban yasira. Hisaban yasira ni dia panggil hisab yang mudah. Bahasa sebut dah hisab mudah ni ialah hanya paparan amalan saja. Paparan amalan saja. Tengok lalu saja, tengok saja. Kalau hisab asira ni, kalau hisab asira kena hisab, mesti kena azab. Itu dia panggil hisab asira. Hisab yasira hanya paparan amalan saja, tak kena azab. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semaya baik, di luar semaya baik, Nabi sentiasa doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku ini dengan hisab yang mudah. Jadi kita boleh bacalah dalam sujud, kita boleh baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau kita baca untuk ramai, Allahumma hasibna hisaban yasira, kita niat untuk anak-anak kita, isteri kita, pasangan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, kita niat untuk kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, itu dah lebih kurangnya surah Al-Ghashiyah yang kita sudah belajar, surah yang ke-88, dan insya-Allah pada hari Isnin ini kita akan sambung lagi surah Al-A'la, iaitu surah yang ke-87 insya-Allah. Jadi hamba rasa sekadar itu dululah untuk pagi ini, dan hamba ucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini kita boleh bawa persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan bila Allah Taala tanya kita, kamu hari-hari ada baca Quran tak?
Maka kita boleh jawab, ya Allah, ada baca ya Allah, ada belajar ya Allah, ada tadabbur ya Allah. Beramal tak? Beramal tak? Ada beramal ya Allah. Mudah-mudahan ada beramal, jangan tak beramal. Jadi tuan-tuan semua, sekadar tu dulu. InsyaAllah kita bertemu pada hari Isnin. Kalau tidak ada alam melintang, kita sambung suratul A'la. Rasa sekadar tu dulu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan nusratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.